Tes tes 1 2 3. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatu wassalam. Baik. Siapa yang dah ada yang dah sertai FB Live, boleh sebarkan link kepada sahabat-sahabat dan kenalan media sosial yang lain. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah was-salamah was-sihhah fid dunya wal akhirah. Allahumma idfa'anna min kulli bala'in wa waba'in wa amradin wa fitanin ma zahara minha wa ma batan. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi. Dengan izin dan limpahan kurniaannya, hari ini kita sambung lagi siri yang kedua, Tadarus dan Tadabbur Surah Al-Furqan. Bagi tempoh 5 hari, bermula semalam 30 Mac sehinggalah 3 April Jumaat ini. Setiap pagi 10.15 pagi sehingga 11.30 tengah hari. Sempena dengan tempoh perintah kawalan pergerakan, kita manfaatkan masa yang ada ini bagi mereka yang tidak terlibat dengan tugasan-tugasan di luar, bagi mereka yang berada di dalam rumah, untuk kita manfaatkan masa yang ada ini dengan Al-Quranil Karim. Jadi sahabat-sahabat boleh tolong sebarkan sebaran link kepada semua grup-grup, mudah-mudahan dapat manfaat bersama. Alhamdulillah, semalam siri yang pertama kita dah selesai Tadarus dan Tadabbur, ayat pertama sehingga ayat yang ke-17. Jadi siri yang kedua ini kita akan sambung bermula ayat yang ke-18. Sebagai ulangan, surah Al-Furqan merupakan salah satu daripada surah-surah yang dikategorikan sebagai surah Makkiyah, iaitulah surah yang diturunkan sebelum hijratul Rasul, sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan surah Al-Furqan mengandungi sebanyak 77 ayat dan merupakan susunan yang ke-25 daripada susunan surah-surah di dalam Al-Quranil Karim, daripada sebanyak 114 surah. Dan surah Makkiyah ni adalah surah yang banyak memberikan fokus penekanan kepada perkara akidah, keimanan, hari kebangkitan serta perkara-perkara yang berkaitan dengan alam ghaib khususnya. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada siri yang kedua ini bermula ayat 18 sehingga nanti kita tengoklah mana yang kita sempat capai pada hari ini, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua boleh mengambil mushaf Al-Quran ataupun kitab-kitab kitab tafsir, dan juga boleh sediakan pen dan nota atau kertas sekiranya mahu buat catatan bagi nak mengulang kaji ataupun masa-masa yang mendatang. Okey. Baik, insya-Allah sebagaimana biasa kita akan baca ayat, beberapa ayat dan terjemahan, kemudian baru kita pergi kepada tadabbur dan kita sambung lagi sikit demi sikit. InsyaAllah bermula ayat 18. Kalau mushaf Al-Quran boleh buka muka surat 361. Muka surat yang terakhir sekali daripada juzuk yang ke-18. Surah Al-Furqan ni surah selepas daripada surah An-Nur, juzuk yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya'a ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Baik, ayat 18 hingga ayat yang ke-29. Nah, kita tengok dia punya terjemahan dia. Mana 18? Ayat ke-18 bermaksud terjemahan dia. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, sudah tentu tidak patut bagi kami mengambil sesiapa pun yang lain daripadamu sebagai pelindung yang disembah. Dan tidak patut juga kami menyuruh orang menyembah kami. Tetapi Engkau, wahai Tuhan kami, telah melimpahkan kemewahan kepada mereka dan kepada datuk neneknya sehingga mereka lalai dan cuaikan ajaran agamamu. Dan menjadilah mereka kaum yang binasa. Nah, ini sambungan daripada ayat yang ke-17. Allah Ta'ala panggil orang yang mensyirikkan Allah dan dihidupkan dan dibuat semula sembahan-sembahan mereka, dan Allah bertanya pada sembahan patung-patung tersebut, siapakah yang menyesatkan mereka ni? Sama ada patung tu yang suruh mereka sembah ataupun mereka sendiri yang menyesatkan diri mereka menyembah patung tadi. Ni pertanyaan Allah tadi tu pertanyaan, bukan pertanyaan nak tahu, tapi al-istifham litaubih. Pertanyaan dalam nak mencela mereka, sebab mereka ni yang sembah selain daripada Allah. Walhal Allah Ta'ala dah sebut ayat sebelum daripada ni, ayat yang ketiga surah Furqan, patung-patung sembahan tadi tu adalah yang mereka ciptakan. Dan patung-patung sembahan tadi itu bukan boleh bagi mudarat ataupun bagi manfaat. Nah, jadi bila hari akhirat Allah Ta'ala gambarkan bagaimana proses pengadilan Tuhan, dan Allah Ta'ala bertanya dalam keadaan litaubih, dalam nak mencela mereka tadi itu kerana perbuatan mereka yang sesat di dunia, mensyirikkan Allah,
menyembah patung-patung sembahan yang mereka sendiri yang ciptakan patung-patung tersebut. Baik. Ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, maka dikatakan pula kepada golongan itu, sesungguhnya mereka yang kamu puja dan sembah itu telah mendustakan dakwaan kamu, bahawa mereka yang menyesatkan kamu. Oleh itu kamu semua tidak akan dapat menjauhkan azab seksa atau beroleh sebarang pertolongan. Dan sesiapa yang berlaku zalim di antara kamu, wahai umat manusia, dengan kekufuran atau maksiat, kami akan merasakan azab seksa yang besar. Jadi bila Allah Ta'ala buat pengadilan tersebut, maka jelas yang menyebabkan mereka ni sesat adalah diri mereka sendiri, bukan kerana patung tersebut. Maksudnya bukan patung tu yang suruh mereka sembah patung tu, tapi mereka yang cipta patung tu, mereka sendiri yang sembah patung tu atas nafsu mereka. Maka di sini menunjukkan tidak ada alasan nak melarikan diri atas kesesatan, kesilapan dan kecuaian mereka di dunia ni adalah kesilapan diri sendiri yang mesti ditanggung oleh mereka. Ayat yang ke-20 bermaksud, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, automatik disunatkan ke atas kita berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat syafaat. Melainkan orang-orang yang tentu makan, minum dan berjalan di pasar-pasar, yakni kalangan manusia. Rasul terdahulu kalangan manusia sama sahaja sebagaimana Nabi SAW. Dan kami jadikan sebahagian dari kamu sebagai ujian dan cubaan bagi sebahagian yang lain, supaya ternyata adakah kamu dapat bersabar menghadapi ujian itu. Dan ingatlah adalah Tuhanmu sentiasa maha melihat akan keadaan makhluk-makhluknya. Jadi Allah Ta'ala menegaskan kembali bahawasanya Rasul-Rasul sebelum Nabi SAW juga adalah kalangan manusia yang dipilih oleh Allah. Sebab kita tahu pada ayat yang ke-7, orang-orang musyrikin Mekah, dia mempertikaikan akan kerasulan Nabi SAW dengan menyatakan, pertama, kenapa tidak diutuskan malaikat sebagai Rasul? Kerana Nabi Muhammad SAW manusia sama macam mereka. Maka mereka susah nak terima kalau sesama manusia. Mereka nak para malaikat. Jadi itu alasan mereka. Maka Allah Ta'ala pun menjawab, menegaskan, Rasul-Rasul terdahulu pun daripada kalangan manusia juga. Yang mana mereka berjalan, pergi ke pasar, makan dan minum. Itu fitrah manusia. Jadi sebagai apa? Jadi ujian. Ujian dari sudut makna katanya, Rasul-Rasul tadi itu adalah teladan untuk dituruti. Sama ada umat kepada Rasul tersebut menuruti akan teladan Rasul itu dan mendapat ganjaran pahala, ataupun mereka mengingkari teladan daripada Rasul-Rasul tersebut, yang akhir sekali mereka diancam dengan azab api neraka. Sebab itu hikmah dibangkitkan Rasul kalangan manusia adalah supaya menjadi teladan kepada umat mereka. Kerana dengan fitrah manusia yang ada tadi itu, mereka boleh turut makan, minum, berpakaian, beribadahnya. Kalau berbeza fitrah, dilantiknya malaikat sebagai Rasul, nanti akan buat alasan yang lain pula oleh mereka yang mengingkari bahawasanya mereka tak boleh nak turut teladan kerana fitrah yang berbeza. Malaikat tidak ada fitrah makan dan minum. Malaikat tidak ada fitrah untuk tidur lena. Malaikat tak ada fitrah nak berpakaian, berhibur, berfashion seumpama manusia. Jadi dia buat alasan yang lain. Maka dibangkitkan Rasul tadi itu kalangan manusia juga supaya apa? Supaya dapat menunjukkan teladan pada fitrah manusia. Islam tidak menyuruh manusia meninggalkan fitrah kemanusiaan dia. Islam tidak suruh manusia menjadi malaikat, tetapi Islam suruh manusia menjadi manusia, hamba Allah yang melaksanakan amalan soleh. Kalau makan, ada cara makan dia. Contohnya, sunnah dalam makan, Nabi SAW kata apa? Sammillah wa kul biyaminika. Baca bismillah dan makanlah dengan tangan kamu. Bila nak makan, kita pun baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita tambah doa lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dah. Kalau kita terlupa nak baca bismillah di awal makan,
Di pertengahan makan baru kita teringat, kita pun bacalah doa bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Habis makan, kita pun baca doa pula alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi adanya teladan-teladan tadi itu yang menunjukkan fitrah manusia tak diabaikan, cuma didisiplinkan dengan bersulamkan syariat. Ada doa dia, ada zikir dia. Dan supaya setiap perkara yang kita buat tadi itu, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak tidur pun sama. Nak tidur pun ada cara dia. Nah, sebelum tidur kita baca 3 kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udhu birabbil falaq. Kul a'udhu birabbin nas. Kemudian kita tiup di kedua tapak tangan kita dan kita sapu di seluruh anggota kita supaya menjadi pelindung. Dan sebelum kita tidur, baca doa tidur. Bismillah. Humma ahya wa amut, ataupun Allahumma bismika ahya wa amut, kan? Jadi ada artikel yang telah saya buat semalam, Islam dan waktu tidur, boleh baca. Di mana adanya bagaimana dalil-dalil dan juga panduan Islam berkenaan dengan waktu tidur, secara asas lah, dan ada perincian sikit. Jadi boleh baca. Jadi Rasul dibangkitkan kalangan manusia supaya menjadi ujian. Ujian dari sudut makna kata, umat dia tadi tu boleh ikut teladan Rasul tadi ataupun tidak. Jadi mereka yang boleh turut Nabi SAW adalah mereka yang insya-Allah beroleh ganjaran pahala dan dimasukkan ke dalam syurga. Mereka yang mendurkai Nabi, yang mengingkari Nabi, yang melawan Nabi, maka mereka akan diancam dengan azab api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan setiap umat dia boleh masuk ke syurga, melainkan orang itu sendiri yang enggan masuk ke dalam syurga. Tak. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umat aku ni layak masuk ke dalam syurga Allah, melainkan mereka sendiri yang enggan masuk. Maka para sahabat pun bertanya, manhum aba ya Rasulullah? Siapakah mereka yang enggan masuk? Pelik juga. Boleh masuk syurga tapi dia sendiri tak nak. Maka Nabi SAW pun menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Siapa yang mendurhakai aku, maka mereka sendirilah orang yang enggan. Itu yang nak dimaksudkan. Baik. Jadi terjemahan kepada ayat yang ke-21. Dan berkatalah pula orang-orang yang tidak percaya akan menemui kami, yakni mereka yang tak percaya adanya hari kebangkitan, hari kehidupan selepas kematian, hari akhirat lah. Mengapa tidak diturunkan malaikat kepada kami? Atau kita dapat melihat Tuhan kami? Demi sesungguhnya mereka telah bersikap sombong angkuh dalam diri mereka sendiri dan telah melampaui batas dengan cara yang sebesar-besarnya. Allah merakamkan dan mengulangi sekali lagi akan kenapa ada manusia ini, khususnya yang berlaku pada musyrikin Mekah ketika itu, yang mengingkari akan kerasulan Nabi SAW. Alasan yang sama iaitulah kenapa tidak diturunkan malaikat kepada kami. Mereka tak nak Nabi Muhammad jadi Rasul kerana sama manusia. Kalau sama manusia, kenapa dipilih Nabi Muhammad, tak dipilih mereka? Kan? Sebab tu ayat yang ke-8 sebelum daripada ni, ditanyanya alasan oleh orang musyrikin Mekah, kenapa tak diberikan kepada Muhammad itu harta kekayaan yang banyak? Kerana pandangan mereka dari sudut materialistik. Disebutkan di sini iaitulah keingkaran mereka, alasan mereka nak tengok Tuhan baru nak beriman. Sama sebagaimana umat Nabi Musa AS yang terdahulu minta kepada Nabi Musa AS supaya Allah memperlihatkan zatnya kepada mereka, barulah mereka nak beriman. Ini alasan-alasan. Sebab itu kita sebut iman. Iman ni percaya kepada perkara yang ghaib. Tak? Benda yang tak dapat dicapai oleh panca indera. Pandangan mata, pendengaran telinga, hiduan bau, hiduan daripada hidung, sentuhan pada deria kulit. Tak, panca indera ni tak capai, tapi benda tu bila ada dalilnya daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, wajib kita untuk percaya. Sebab itu iman ni perkara sam'iyat, perkara yang kita dengar, yang datang daripada Rasulullah SAW yang menyampaikan, kita wajib percaya. Tak, sebab itu nama iman.
Tak, sebab itu iman ni dia lebih tinggi daripada yakin. Yuqinun, yakin. Sebab itu pada surah As-Sajadah, muka surat yang kedua, ayat yang pertama. Surah Sajadah kan tiga muka surat kan dalam mushaf Rasab Osmani yang biasa tu. Muka surat kedua yang ayat pertama sekali, atas sekali. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Akhir ayat tu, inna muqinun, kami yakin. Kenapa diletakkan yakin, tidak beriman? Sebab mereka di hari akhirat menyesal setelah mana melihat benda azab api neraka dengan mata mereka ketika di akhirat. Mereka yakin ketika itu sebab dah boleh nampak, dah boleh dengar. Sedangkan di dunia ini mereka dituntut beriman. Tanpa dapat nak nampak, tanpa dapat dengar, tapi mesti percaya. Sebab itu, iman ni lebih tinggi daripada yakin. Kerana yakin ni semata-mata dari sudut benda yang boleh capai panca indera. Contoh, yakin tak kita berkenaan dengan adanya harimau dekat zoo? Kita yakin sebab apa? Kita pernah lihat. Benda tu ada berita dia, fakta dia. Jadi kita boleh capai. Tapi kalau bab iman, benda tadi tu contoh, malaikat. Kita tak boleh capai. Kanan kiri kita ada rakib dan atid yang mencatat amalan baik dan amalan buruk. Kita tak boleh capai kok panca indera kita. Kita tak rasa berat pada bahu. Kita tak boleh nak sentuh malaikat tersebut. Tapi kita beriman kerana ada dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu iman ni menjangkaui dari sudut logik dunia kerana iman ni disampai ke logik akhirat. Benda yang logik di dunia ini pun dia hanya logik pada waktu ia logik sahaja, pada keadaan, pada tempoh masa tak logik, dia tak logik. Sebagai contoh zaman sekarang ni lah handset. Handset yang sekarang ni kita boleh buat live, kita boleh buat video call, kita boleh buat meeting, buat usrah, menerusi aplikasi sekarang ni Zoom apa sebagainya. Kan ada banyak. Kalau kita bawa handset ni zaman Hang Tuah, zaman penjajahan British, zaman dulu 1515 atau 1511, manusia ketika itu tak percaya. Kerana akses kemudahan teknologi handset ni belum ada lagi. Tapi handset ni logik tak? Logik pada zaman sekarang. Kerana benda tu dah ada. Kemudahan teknologi dah ada. Maka begitulah bila kita bincang bab hari akhirat, benda tadi tu logiknya, maksud logik tadi tu boleh capai ke panca inderanya bila kita dah mati kelak. Sebelum kita mati ni kita yakin dulu. Sebab kita ni bukan hanya disuruh untuk mengurus dunia, tapi pengurusan dunia tu untuk akhirat. Maka logik nanti logik akhirat. Sebab itu bila dah mati kelak, bagi mereka yang kufur di dunia ini, Allah merakamkan pelbagai dari sudut bentuk-bentuk penyesalan mereka. Sebagai contoh juga pada ayat yang ke-9, surah Al-Munafiqun. Allah Ta'ala merakamkan penyesalan bagi mereka yang lalai dengan harta benda dan anak pinak, sehingga mereka minta dilewatkan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah boleh dilewatkan seketika akan ajal aku ni, fa'asaddaqah. Saya aku akan memberikan infak sedekah, wa aku minas solihin, dan aku akan tergolong daripada kalangan orang-orang yang soleh. Kerana apa? Kerana pada awal-awal mereka hidup di dunia ni, mereka lalai dengan harta benda. Mereka tak menguruskan harta benda tadi itu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mati kelak, harta mereka yang banyak tadi itu tak digunakan jalan Allah, tak adalah pahala, bekalan pahala untuk di akhirat kelak. Menjadikan mereka dirakamkan oleh Allah bentuk penyesalan. Kalau boleh lewat sikit je. Ila ajalin qarib, lewat sikit je. Dah, fa'asaddaqah, aku akan nak sedekah. Sebab bentuk penyesalan tadi. Dah, baik. Sebab itu orang-orang musyrikin Mekah ketika itu sombong. Allah Ta'ala sebut sombong. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekah adalah watak yang hebat, al-amin, yang jujur amanah. Bahkan dia ni diberikan tanggungjawab dalam nak menyelesaikan
waktu itu perselisihan meletakkan Hajaratul Aswad ke tempat asalnya ketika mana selepas dilanda kerosakan sikit pada bangunan Kaabah. Diberi kepercayaan. Maksudnya Nabi ni yang dilantik oleh Allah sejak daripada awal ni, dia punya image, watak dan peribadi dia itu di kalangan masyarakat Mekah adalah orang tahu dia ni baik. Nabi SAW ni baik, jujur, orang yang dipercayai. Namun apabila orang yang dipercayai itu mengajak kepada sesuatu ajaran Islam, mengajak pada kebenaran, mereka tolak, mereka buat pelbagai alasan. Mereka sombong. Mereka sombong. Sebab apa? Dah orang yang paling terbaik dah yang menceritakan, mengajak seruan tadi, bukan orang yang biasa-biasa. Kan? Sebab itu mereka melampaui batas. Kerana apa? Dulu mereka lah yang mengangkat Nabi SAW dengan pujian, dengan gelaran Al-Amin. Kerana watak Nabi SAW ni adalah watak orang baik. Kemudian apabila Nabi SAW mengajak kepada Islam, mereka tidak lagi menyanjungi, mereka tidak lagi memuji, tapi mereka pula menghina, memfitnah dan juga merosakkan, nak membunuh karakter Nabi SAW dengan tomahan-tomahan yang tidak selayaknya ke atas baginda SAW. Jadi sebab itu mereka sombong dan juga mereka melampaui batas. Walhal mereka tahu Nabi ini orang yang baik. Sebab itu Nabi SAW ni walaupun orang-orang musyrikin Mekah tidak beriman kepada baginda SAW, tapi mereka tak mampu nak menafikan kebaikan dan sifat amanah yang ada pada Nabi SAW. Sebab itu mereka walaupun mereka tidak beriman kepada Nabi, tatkala mereka nak keluar berdagang di luar kota Mekah, harta-harta mereka itu mereka simpan, minta Nabi SAW jaga. Kerana apa? Kerana mereka tahu harta mereka kalau ditinggalkan sedemikian rupa di rumah, barangkali boleh berlaku pencurian daripada kabilah-kabilah yang bermusuh dengan mereka. Kalau mereka nak tinggalkan harta mereka kepada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan yang belum Islam ketika itu, maka lesap bila balik daripada berdagang di luar negara. Sebab itu bila Nabi SAW nak berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi susun strategi. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib diminta menggantikan Nabi SAW di tempat tidur Nabi kerana ada dua strategi. Yang pertama, nak mengaburi ketika itu perancangan musuh yang mengepung rumah Nabi nak bunuh Nabi. Yang keduanya, kerana Sayyidina Ali ini telah diamanahkan oleh Nabi SAW pula bila Nabi dah keluar daripada kota Madinah dalam tempoh 3 hari, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah, tugasannya memulangkan semula barangan amanah yang ada pada Nabi yang diberikan oleh penduduk Mekah ketika itu. Pulang balik. Nabi tak nak ambil, Nabi tak nak khianat, Nabi pulang balik. Dan ditugaskan kepada Sayyidina Ali. Kerana apa? Walaupun penduduk Mekah ada yang tak beriman kepada Nabi SAW, tapi mereka tak dapat nak menafikan tentang sifat kejujuran dan sifat amanah Nabi SAW yang diiktiraf sebelum daripada itu lagi. Maka tetap mereka simpan barang tadi kepada Nabi, terutamanya ketika mana mereka yang keluar berdagang di luar kota Madinah. Baik, ayat yang ke-22, maksudnya, ingatkanlah hari mereka melihat malaikat. Yakni pada hari akhirat kelak. Pada hari itu tiadalah sebarang berita gembira bagi orang-orang yang bersalah. Dan mereka akan berkata, semoga kita dijauhkan dari sebarang keadaan yang buruk. Allah Ta'ala peringatkan. Nanti kamu akan tengok malaikat sungguh nanti. Pada bila? Hari yang mana? Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Hari yang mana boleh lihat malaikat dalam keadaan yang zahirnya? Tak, iaitulah hari akhirat. Dan waktu itu kalau dah tengok malaikat ketika itu, maksudnya dah mati dan dibangkitkan semula, la busyra yauma idzil lil mujrimin. Tak ada dah lah berita gembira untuk mereka. Sebab apa? Sebab waktu di dunia mereka kufur kepada Allah, tak beriman kepada Nabi SAW, dan mereka bagi alasan nak tengok malaikat, dah tu mati dalam keadaan tak beriman. Bila bangkit selepas kematian, tengok sungguh malaikat. Bila tengok sungguh malaikat, ketika itu adalah mereka dalam keadaan orang yang bersalah. Kerana apa? Waktu di dunia ni mereka tak beriman.
Jadi tak adalah berita gembira. Maksudnya kalau kamu nak tengok malaikat sungguh, jangan tengok dalam keadaan kamu tak beriman kat dunia. Kalau tidak, kamu akan dapat ancaman, iaitulah pembalasan di akhirat, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu nak tengok malaikat sungguh ke akhirat, pastikan kamu beriman di dunia ni, kamu tengok ketika itu, kamu tengok dalam keadaan mendapat berita gembira. Persoalan dia bukan tengok malaikat ke tidak, persoalan yang beriman akan kepada salah satunya rukun iman, percaya kepada malaikat ke tidak waktu di dunia ni. Jadi ada 10 malaikat yang wajib kita beriman dengan tugas-tugasan dia. Walaupun malaikat ni bilangan dia infinity, tak terbilang. Dan bahkan malaikat ni macam-macam tugasan dia. Ramai malaikat ni, lebih ramai daripada manusia dan jin. Lebih ramai. Allah Ta'ala menciptakan malaikat ni ramai. Menunjukkan keagungan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Tapi yang wajib kita beriman ni yang 10 je. Bermula dengan malaikat Jibril, Mikael, kemudian sampailah Munkar dan Nakir, ya, yang menyoal kita dalam kubur. Kalau ditanya kenapa Allah Ta'ala ciptakan malaikat ni banyak, adakah Allah Ta'ala tidak boleh buat tugasannya sendiri ataupun melakukan sesuatu? Tidak. Malaikat itu melaksanakan perintah Allah. Malaikat ni makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ni sama sekali takkan mendurhakai Allah dan mereka akan buat patuh terhadap apa yang diperintahkan ke atas mereka. Kenapa malaikat ramai? Nak menunjukkan keagungan kerajaan Allah. Macam kalau kita buat analogi perbandingan, seorang ni dia ada empire. Dia ada 100,000 pekerja. Dan seorang lagi hanya ada kedai runcit, hanya ada pekerja 2. Maka secara zahir kita lihat mana yang lebih hebat. Sudah pastilah mereka yang ada empire perniagaan yang 100,000 pekerja. Kerana apa? Kerana dia punya aset lebih banyak. Bila dia ada 100,000 pekerja, bermaksud untung dia lebih besar. Sebab nak bayar pekerja sahaja itu pun dah berapa ratus ribu, berapa juta dah. Belum lagi nak operasi barangan, stok bekalan dan juga keuntungan sendiri. Berbanding dengan kedai runcit yang hanya 2 pekerja, gaji untuk 2 pekerja lebih jauh rendah daripada 100,000. Maka begitulah analogi dia. Bila Allah Ta'ala menciptakan banyak malaikat, disebut dalam Quran, disebutkan oleh hadis Nabi SAW, malaikat ni sekian, nak menunjukkan keagungan kerajaan Allah, yang mana memiliki tentera yang cukup hebat, tentera yang banyak dalam taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Maka manusia yang kerdil, mengapa tidak mengabdikan diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kerajaan yang sangat hebat, kerajaan yang sangat agung, yang tak terkalah dan tidak boleh dikalahkan oleh mana-mana pihak. Baik. Jadi malaikat nanti kamu akan tengok ke akhirat kelak. Tapi kalau dalam sewaktu di dunia ni kamu tak beriman, kamu tengok ke akhirat kelak, malaikat itu dalam keadaan kamu tak dapat berita gembira. Dan menyesalnya ketika itu orang tersebut dengan menyatakan semoga kita dijauhkan dari sebarang keadaan buruk. Menyesal dalam keadaan mereka tak dapat lari daripada pembalasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas mereka ketika itu. Dan mereka cubalah nak lari, tak dapat lari. Mereka cuba nak memikulkan kesalahan kepada orang lain, mereka takkan dapat. Mereka takkan dapat. Sebab di antara salah satu lagi proses pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam ayat Al-Quranil Karim, surah Al-Baqarah ayat 143. Muka surat pertama juzuk yang kedua pada ayat yang kedua. Ayat 142, 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummat syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Tu ayat dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sila-sila. Yang baru masuk boleh teruskan. Jadi dalam ayat tersebut sebahagian itu sebut sebahagian ayat itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kami menjadikan kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat pertengahan. Supaya apa? Menjadi saksi kata umat yang lain dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kata kamu pula. Ada satu hadis
tentang ayat ini, menceritakan gambaran ayat ini, hadis daripada tak silap saya Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan proses pengadilan mahkamah Allah ke hari akhirat kelak. Dalam hadis itu gambarannya Nabi Nuh dan umat dia dipanggil oleh Allah diadili ketika itu. Nah, Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Nuh proses pengadilan. Hal ballaghtar risalah. Wahai Nuh, kamu dah sampaikan belum risalah kepada umat kamu? Nabi Nuh pun menjawab, ballaghtu. Ya Allah, aku telah sampaikan risalah kepada umat aku. Maka Allah Ta'ala panggil umat Nabi Nuh pula. Allah Ta'ala tanya kepada umat-umat Nabi Nuh, hal ballaghar risalah, adakah dia Nuh telah menyampaikan risalah kepada kamu? Maka ketika itu umat Nabi Nuh yang sedang diadili Allah terpecah dua. Yang beriman kata, ya, na'am, ballaghar risalah, dia telah menyampaikan risalah. Yang satu lagi pecahan, yang kumpulan yang kufur di dunia ni, yang tak beriman, mereka kata, tak, belum lagi. Ma ballaghar risalah, tidak, dia belum lagi menyampaikan risalah. Maka berlaku konflik ketika itu. Maka dalam nak mengadili konflik ketika itu, maka Allah Ta'ala panggil umat Nabi SAW, umat Nabi yang beriman, yang ikut Nabi ini, ditanya kepada umat Nabi SAW menjadi saksi ke atas umat lain. Adakah Nuh telah menyampaikan risalah? Maka umat Nabi SAW menyatakan, ya, Nuh telah sampaikan risalah. Maka marahlah kumpulan yang daripada umat Nabi Nuh yang tak beriman. Dia pun bertikai. Dia tanya, bagaimana umat Muhammad ini boleh jadi saksi sedangkan dia tak berhidup di zaman kami. Dia tak nampak pun Nuh. Dia tak nampak pun apa yang Nabi Nuh buat pada zaman kami. Maka Allah Ta'ala pun memanggil Nabi SAW, wahai Rasul, wahai Nabi, Nabi Muhammad SAW, adakah bagaimana umat kamu itu boleh menjadi saksi kepada umat yang lain? Maka Nabi SAW kata, aku yang sampaikan berita ni kepada mereka. Maka jelas ketika itu, wa yakuna rasulu alaikum syahida. Nabi pula menjadi saksi ke atas kamu. Maka selesai pengadilan tadi itu, umat Nabi Nuh yang kata tak sampai adalah hakikat dia mereka yang tak beriman, terus dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak penyesalan. Orang yang tak beriman di dunia ni, dia takkan mampu nak lari daripada keadaan di akhirat kelak. Nak buat helah pun tak boleh, nak melarikan diri pun tak boleh. Sehingga kan sampai tak menyesalnya mereka ni dalam surah An-Naba pada ayat-ayat yang terakhir, ya laitani kuntu turaba. Alangkah eloknya kalau kami ni dijadikan tanah semula. Maksud apa jadikan tanah semula? Kalau kami daripada awal tak hidup jadi manusia pun tak apa. Kerana apa? Kerana azab hasil kekufuran mereka di dunia ni yang dikenakan ke akhirat sangat perit dan sangat dahsyat. Walaupun di dunia ni mereka sebagai manusia mereka dapat pelbagai nikmat. Nikmat kehidupan, nikmat sihat, nikmat harta benda, nikmat itu, nikmat ini dengan asbab hidup sebagai manusia. Tapi menyesalnya mereka disebabkan kekufuran dan azab yang sangat dahsyat tadi, mereka sampai memberikan penyesalan, ya laitani kuntu turaba. Kalau kami dijadikan tanah semula, maksudnya kami tak jadi manusia pun tak apa, tak dapat nikmat segala-gala yang batu manusia pun tak apalah. Yang penting tak kena seksa. Sampai begitu tahap mereka menyesal. Ini golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengikut akan para utusan yang diutus kepada mereka. Dan baik, ayat yang ke-23 bermaksud ingatkanlah. Ayat yang ke-23 ke? Ayat yang ke-23. Okey, ayat ke-23. Dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal, yakni yang mereka pandang baik amal tersebut. Orang-orang musyrikin inilah. Lalu kami jadikan dia, yakni amal terbuang sebagai debu yang bertebangan. Jadi apa segala amalan yang dilihat baik oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik waktu di dunia ini, dari sudut kemanusiaannya pun baik, tapi mereka tak beriman kepada Allah, hari akhirat amalan tadi itu sia-sia, bagaikan debu yang bertebangan. Dan mereka buat baik, mereka memberikan harta dalam nak bantu misi kemanusiaan, tapi mereka kafir. Dari sudut kemanusiaannya baik, tapi di sisi Allah, mereka itu amalannya adalah sia-sia. Kerana apa? Kerana asas penerimaan sesuatu amalan itu syaratnya dua. Asas kepada penerimaan sesuatu amalan itu syaratnya dua. Yang pertama, ikhlas. Dan yang keduanya adalah mengikut syariat. Ikhlas ni
tidak akan boleh melainkan bagi orang yang beriman sahaja. Kerana ikhlas ni bukan tidak mau apa-apa. Kadang-kadang huruf bahasa kita, ikhlas ni tak nak apa-apa. Dia pun bagi kuih muih kepada kenalan atau jiran. Ambillah kuih ni, saya ikhlas. Maksud ikhlas di situ pada huruf bahasa kita adalah saya tak nak apa-apa. Awak tak payah nak bagi apa. Saya tak payah. Ambil je saya punya ni. Awak tak payah pulangkan. Awak tak payah balas balik dengan tak apa. Itu ikhlas pada bahasa. Ikhlas pada syarak adalah ibtigha'a wajhillah lillahi ta'ala. Mencari redha Allah lillahi ta'ala. Bagaimana orang kafir dia boleh ikhlas sedangkan dia tak beriman kepada Allah? Bagaimana orang kafir boleh ikhlas, yakni nak mencari redha Allah sedangkan dia melawan Allah? Sebab itu kena beza penggunaan sesuatu kalimah pada huruf bahasa dengan syarak. Ikhlas ni bukan tak nak apa-apa. Dah, orang yang buat amalan nak pahala. Ikhlas tak? Ikhlas. Tapi bukan ikhlas tahap yang tertinggi. Ada perbahasan ikhlas, ada 3 tingkatan. Orang yang buat amalan kerana takut diazab oleh azab api neraka. Dah, ikhlas. Tapi bukan ikhlas tertinggi. Tepat sebab apa? Syurga dan neraka tu tetap kembali pada Allah. Sebab itu ikhlas ni lillahi ta'ala. Orang beriman je boleh. Orang kafir tak boleh. Dia tak boleh ikhlas. Walaupun kita sebut dia ikhlas pada bahasa, yakni dari sudut pemberian dia tak nak apa-apa, tapi tak kena pada syarak. Macam kalimah adil. Adil dalam Islam, wadu'an syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempat dia. Tapi adil pada kumpulan barat adalah sama rata, equality. Sebab itu, mereka yang terkena pemikiran barat, mereka akan menyerang Islam. Kata Islam tak adil. Sebab apa? Kalau contoh sister in Islam, dia kata apa? Pembahagian harta pusaka anak lelaki dan anak perempuan tak sama rata, maka tak adil. Lelaki, pemakaian dia tak sama macam wanita, tak adil. Sebab adil pada maksud barat, equality, sama rata. Sedangkan adil pada Islam, wadu'an syai' fi mahallihi. Dah. Sebab itu kita kena tengok benda tadi tu dari sudut syarak punya perbahasan. Sebab itu bila Allah Ta'ala akhirat, walaupun orang kafir ada buat suatu amalan yang mereka rasakan amalan tadi itu amalan baik, tapi mereka melawan Allah, tak beriman kepada Allah, maka di hari akhirat amalan tadi itu hanyalah sia-sia. Bagaikan debu yang bertebangan kerana mereka tak ada ikhlas. Sebab syarat dari sudut amalan diterima ikhlas dan mesti mengikut syariah. Kalau ikhlas sahaja tapi tak ikut syariah pun tertolak amalan tersebut. Dia ikhlas nak bersedekah, tapi dia mencuri duit orang, kemudian dia sedekah. Matlamat tak menghalalkan cara. Tak boleh. Maka begitulah macam cerita Robin Hood. Tak boleh. Dia nak bantu orang miskin, tapi dengan cara dia curi. Maka itu tak boleh. Baik. Jadi, walaupun orang musyrikin Mekah khusus ketika itu, mereka ni yang bagi makan minum kepada tetamu-tetamu yang datang musim haji. Mereka yang mengurus, mengimarahkan Masjidil Haram. Amalan dilihat baik pada pandangan mata kasar manusia dan uruf. Namun di akhirat dia tetap sebagai amalan yang sia-sia bagaikan debu yang bertebangan kerana mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu asas yang pertama sekali iman. Sebab itu jangan kita pandang enteng terhadap orang yang beriman. Ni, sebelum ni ada pula istilah-istilah orang kafir yang baik, orang kafir yang adil lebih baik daripada orang Islam yang korupsi. Masalah, tidak ada lagi ke orang Islam yang adil sebelum nanti orang kafir yang dirasakan baik. Kena ingat, sejahat-jahat orang Islam, kalau dia bertaubat istighfar, diampunkan oleh Allah, dia masuk ke dalam syurga. Bukanlah sejahat, tapi kita panggil ada kekurangan dia. Bukan kita kata meremehkan hal jahat, tapi jangan meremehkan hal iman. Jangan meremehkan hal iman. Iman inilah yang membezakan kalangan manusia antara kafir atau Muslim. Tak kisahlah orang kafir tadi tu apa jua agama dia. Nabi sebut, innal kufra millatun wahidah. Sesungguhnya kekufuran itu satu agama. Sebab tak beriman kepada Allah. Apa jua nama agama dia, kepercayaan dia, itu nombor 2. Tapi siapa saja tak beriman kepada Allah, dia satu puak. Yang beriman kepada Allah, ini namanya mukmin dan Muslim. Jangan main-main. Kerana di akhirat, perkara pertama yang akan dilihat nanti iman dulu. Sebab amalan tadi itu nak diterima oleh Allah ke tidak,
Dia beriman, maka ada perbincangan. Tapi kalau tak beriman, faj'alnahu haba'am manthura. Kami jadikan dia debu yang berterbangan. Nah. Kemudian ayat yang ke-24. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya, ahli-ahli syurga pada hari itu lebih baik tempat menetapnya dan lebih elok tempat rehatnya. Setelah Allah Ta'ala menyebut tentang orang-orang yang diberikan balasan, azab dan ancaman neraka, ayat 24, Allah Ta'ala cerita pula berkenaan dengan ahli-ahli syurga. Allah Ta'ala ceritakan, ahli-ahli syurga itu pada hari itu, tempat khairum mustaqarra, mendapat tempat tinggal yang lebih baik, wa ahsanu maqila, dan elok tempat rehat dia. Baik Jadi nak ceritanya, gambaran neraka adalah gambaran yang sangat menakutkan dan gambaran kebinasaan. Berbeza dengan gambaran bagi ahli-ahli syurga. Tempat syurga tadi itu adalah tempat yang paling terbaik, tempat rehat. Kerana apa? Di dunia ni adalah tempat kita nak bersusah payah. Dunia ni darul ibtila, tempat dikenakan ujian oleh Allah. Dunia ni adalah darul amal, tempat untuk kita nak beramal dan mujahadah. Nak bangkit semayang malam, nak baca Quran, nak berzikir, nak infak, nak buat amalan soleh, nak berdakwah, nak amal ma'ruf nahi munkar. Tempat untuk kita bersusah payah. Tempat rehat yang sebenarnya adalah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Wa ahsanu maqila, tempat seelok-elok tempat rehat. Kerana apa? Di syurga ni tempat untuk kita nak mendapat darul nikmat, tempat nak dapat nikmat, darul jaza. Nak mendapat balasan hasil daripada usaha penaklelah dan pengorbanan sepanjang kita laksanakan di dunia ini. Sebab itu pada akhir ayat suratul Kahfi disebutkan, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ayat 107. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah syurga Firdaus, tempat tinggal mereka nanti. Itu nak kata. Baik. Kemudian ayat 25, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang masuk, dan sebutkanlah perihal hari segala langit pecah belah, disertakan dengan kumpulan awan yang berisi malaikat, dan pada hari itu yang tersebut diturunkan malaikat itu dengan cara berpasuk-pasuk, yakni dengan cara turun tak henti-henti. Maksudnya hari kiamat, bagaimana Allah Ta'ala ceritakan langit pecah. Malaikat turun banyak dalam keadaan melaksanakan tugas masing-masing. Ada yang mencabut nyawa, ada yang menggoncangkan bukit dan sebagainya. Maka hari kiamat adalah hari yang sangat menakutkan. Hari yang dunia ni dah sampai ke penghujung dia. Kehancuran sana sini. Langit pecah. Langit digulungkan. Gunung ganang tercabut. Banyak ayat-ayat Quran cerita pasal hari kiamat ni. Sekarang ni pun dalam keadaan kita berhadapan dengan wabak COVID-19. Kita pun ada yang rasa bimbang. Sebab kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tak dapat nak lihat. Kita tak tahu. Bukan boleh lihat secara fizikal wabak COVID-19 ini. Tapi bila seseorang tadi berjangkit dengan wabak COVID-19, na'udzubillahi min zalik, maka amat sedih. Kita boleh lihat bagaimana mereka yang mati disebabkan wabak COVID-19, cara pengurusan jenazahnya berbeza sama sekali dengan orang yang mati biasa. Dibungkus dengan bekas plastik, kemudian ditayamumkan di atas bekas tadi itu saja. Ahli keluarga tak dapat nak kucup, tak dapat nak disolatkan ke atasnya, hanya petugas sahaja, dan dikebumikan dengan keranda kayu, kemudian disembur lagi. Itu belum kiamat lagi. Baru satu musibah yang dipanggil penyakit yang namanya COVID-19, yang dinamakan coronavirus. Itu pun ribuan yang dah mati seluruh dunia ni. Kalau kat Malaysia dah 37 orang kes kematian. Kita tak nampak pun dah membimbangkan sampai berlaku apabila diisytiharkan perintah kawalan pergerakan, berlaku panik dalam pembelian, macam-macam lagi lah. Ada seorang yang bangsa Cina yang disyaki suspek kepada COVID-19, bila dapat tahu terus bunuh diri. Takut. Apatah lagi pada hari kiamat kelak, keadaan bumi ini yang hancur. Yang kita tengok sekarang, keadaan bumi ini seronok, teguh, stabil, nanti akan berlaku. Bayangkan kita lihat langit
kita lihat langit atas kita ni hancur. Kalau kita duduk di dalam rumah, kita tengok tiba-tiba siling dan bumbung retak, nak hancur, nak runtuh pun kita dah takut, apatah lagi langit. Apatah lagi langit dunia, langit bumi ni tiba-tiba kita tengok retak, nak bagaikan nak runtuh. Maka apakah perasaan gegak gempita keadaan manusia ketika itu. Baik, ini salah satu gambaran tentang kedahsyatan kiamat. Tasyaqqaqus sama'u. Langit tadi itu berpecah-pecah. Ayat yang ke-26 yang bermaksud kuasa pemerintahan yang sebenar-benarnya pada hari itu adalah tertentu bagi Allah yang maha melimpah rahmatnya, dan adalah ia satu masa yang amat sukar keadaannya kepada orang-orang kafir. Hari akhirat yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang berkuasa di dunia ini tak ada kuasa ke hari akhirat. Hebat setara mana dia kat dunia ni, dengan kuasa yang dia ada, dengan harta yang dimilikinya sangat mewah, dengan pangkat dan darjatnya sangat hebat, tapi ke akhirat semua sama sahaja. Yang berkuasa hanya pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diperhitungkan oleh Allah. Sebab itu bila sebut Maliki Yaumiddin, yang berkuasa pada hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tak kisahlah waktu di dunia ni berapa ramai pengikut dia, berapa banyak besar pengaruh dia. Harta yang dimiliki, melimpah ruah, bermewah-mewahan, dalam keadaan miliki senjata, miliki keadaan yang cukup hebat, tentera yang sangat hebat. Tapi ke akhirat, tidak ada yang boleh mengatasi pemerintahan Allah. Semua akan diperhimpunkan untuk diperhitungkan amalan dia dan menerima pembalasan atas amalan masing-masing. Tidak ada siapa yang boleh mempertikaikan Allah, melawan Allah atau melarikan diri daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada hari yang demikian, wa kana yauman 'alal kafirina asira, ialah satu masa yang sangat sukar bagi orang-orang kafir. Kerana apa? Kerana mereka tak mampu lagi nak lawan Tuhan. Di dunia ni mungkin mereka boleh buat apa yang mereka kehendaki. Allah Ta'ala biarkan mereka sebagai istidraj. Dan Nabi SAW pun sebut, dunia ni adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Kenapa penjara bagi orang beriman? Maksudnya kerana orang beriman ni dia ada batasan yang dia perlu jauh dan tinggal. Perkara-perkara dosa dia kena tinggal, perkara-perkara maksiat dia tak boleh buat, maka dia penjara. Dia ada suatu benteng, suatu hal ke hati, tapi dia kena patuh kepada Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, dia nak buat macam-macam, dia nak buatlah. Dia nak makan riba. Dia nak berzina, dia berzina. Dia nak menindah orang atas kuasa yang dimiliki, dia tindah orang. Maka dia seolah-olah macam duduk dalam syurga, tak ada batasan. Tapi kena ingat, di dunia mereka buat demikian, maka di akhirat kelak mereka akan merasa susah. Kerana apa? Kerana kesan daripada kekufuran dan maksiat yang mereka buat. Mereka nak berhadapan dengan perhitungan amalan di padang mahsyar kelak tadi, itu sangat menakutkan. Sebab kita pernah dengar gambaran-gambaran bagaimana ke akhirat kelak di padang mahsyar. Ada yang jalan dalam keadaan mengesot, ada yang jalan dalam keadaan merangkak, ada yang jalan dalam keadaan yang mana berpeluh-peluh kerana matahari itu tinggi sejengkal daripada kepala. Bayangkan, tinggi sejengkal daripada kepala. Kita yang duduk di dunia ni, di bumi ni, dengan matahari jarak berapa juta batu sebagaimanapun, tetap merasai panas. Waktu matahari panas terik, apatah lagi ke akhirat, matahari hanya tinggi sejengkal daripada kepala saja. Ada yang peluhnya sampai ke hidung, lemas dengan peluh. Ini gambaran-gambaran ke akhirat bagi mereka yang kafir serta mereka yang melakukan maksiat di sisi Allah. Namun bagi mereka yang beramal soleh, mereka yang baik, insya-Allah keadaan mereka akan dipayungi oleh Allah. Keadaan mereka akan diberikan keselesaan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan ingatlah perihal hari orang-orang yang zalim, menggigit kedua-dua tangannya, marahkan dirinya sendiri sambil berkata, alangkah baiknya kalau aku di dunia dahulu mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasulullah, bersama-sama dengan para utusan. Ni mereka menyesal. Allah Ta'ala gambarkan sampai gigit kedua-dua tangan. Ni dahsyat tak dahsyat tadi tu. Kerana apa? Marahkan diri sendiri
menyesal terhadap waktu di dunia ni tak bersama dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, utusan terhadap mereka. Kalau umat akhir zaman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu lagi bentuk penyesalan. Sebagaimana yang pernah kita sebut beberapa contoh sebelum daripada ni. Kemudian ayat yang ke-29 pun bentuk penyesalan mereka lagi. Orang-orang kafir tersebut yang menyesal, dia mengatakan, wahai celakanya aku. Wahai celakanya aku. Alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si Anu menjadi sahabat karib. Dia menyesal. Kerana apa? Kerana menjadikan orang-orang kafir, menjadikan syaitan sebagai sahabat karib di dunia, ikut sahabat karib yang menyesatkan. Sebab itu kita hidup di dunia ni, kita kena memilih kawan. Bukan memilih kawan atas dasar materialistik ataupun atas dasar zahir. Tapi memilih kawan dari sudut prinsip keagamaan. Maksudnya apa? Kawan yang bagaimana? Kawan yang boleh membantu kita, mengingatkan kita berkenaan dengan agama. Kawan yang senantiasa membimbing kita untuk kita mengabdikan diri kepada Allah, untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan dosa dan maksiat. Kawan yang boleh sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, yang sama-sama boleh saling memberikan nasihat dengan kebenaran, saling menasihati muhasabah dengan kesabaran. Nak pilih kawan. Nabi SAW pun banyak dalam hadis Nabi sebut berkenaan dengan perihal sahabat, kawan, teman. Antaranya annasu ala ar-rajulu ala dini khalilih. Seorang itu mengikut rentak agama kawan dia tersebut. Maka tengok kawan dia. Kalau kawan dia soleh, insya-Allah dia akan sikit-sikit mendapat tempias soleh tadi itu, dan dia menjadi orang yang soleh. Nabi sebut dalam satu hadis, perumpamaan kita berkawan dengan orang baik, orang soleh adalah seumpama perumpamaan kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi. Sekalipun kita tidak menjual minyak wangi, bukan pemilik minyak wangi tersebut, tapi dengan asbab kita bersahabat dengan dia, maka wangi tadi itu tempias kepada pakaian kita, tubuh kita juga, maka kita akan akan bau dengan bauan wangi. Begitu juga kalau kita bersahabat dengan orang yang tidak baik, maka akan terkena tempias dia disebabkan tidak baik tadi. Sebab itu pilih kawan. Kawan yang bagaimana? Pertama, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita bersahabat dan kita bersaudara. Yang kedua, kawan yang senantiasa memperingatkan kita tentang agama Islam dan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba. Kawan yang senantiasa boleh menegur kita dalam keadaan kalau kita lalai dan kita alpa. Kawan yang sentiasa mengajak kita kepada perkara-perkara kebaikan dan kebajikan. Cari kawan yang demikian. Kalau kawan yang sentiasa mengajak kepada lalai, kawan yang mengajak kita kepada perkara sia-sia, maka itu adalah satu sifat kawan yang tidak elok. Sebab itu orang-orang kafir, selepas mana dia menyalahkan diri mereka, dia menyesal kerana tak ikut Rasul, dia juga menyalahkan kepada sikap mereka yang berkawan dengan orang yang tidak elok. Baik. Ayat yang ke-29. Sesungguhnya dia telah menyesatkan daku dari jalan peringatan Al-Quran setelah ia disampaikan kepadaku. Dan adalah syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia yang menjadikan dia sahabat karibnya. Yang paling teruk adalah sahabat karib dia itu syaitan. Ataupun mereka yang telah terpengaruh dengan syaitan menjadi sahabat karib dia. Maka ini adalah jalan yang tidak elok. Dan kita kena ingat, syaitan ni, apa dia punya tipu daya dia? Apa sahaja yang menjauhkan kita daripada Allah, maka itulah tipu daya syaitan. Sebab syaitan ni syaitana, yang lebih kurang maksudnya bu'dun, jauh, yakni menjauhkan manusia daripada jalan kebenaran, menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah sifat syaitan. Sama ada datang daripada syaitan itu sendiri ataupun kalangan manusia yang terpengaruh dengan tipu daya syaitan tadi itu menipu kita pula. Sebab itu disebutkan kawan karib dia yang dia menyesal tadi itu yang bagaimana? Yang menyesatkan dia. Kalangan syaitan itu sendiri yang dia percaya, dia turut nafsu dia yang telah tertipu dengan syaitan, serta kalangan orang-orang yang telah menjadi sahabat karib kepada syaitan, menjadi sahabat karib kepada dia pula, akhir sekali menjauhkan dia daripada peringatan daripada Quran.
Sebab itu carilah kawan yang boleh kita ajak sama-sama baca Quran, sama-sama kita boleh mentadabbur, mengambil pengajaran daripada Quran. Kawan yang bagaimana untuk kita melaksanakan Al-Quran dalam seluruh kehidupan kita, insya-Allah. Baik, selesai ayat 18 sampai 29. Kita akan sambung pula ayat 30 sampai 36. Kemudian kita berhentilah. Ayat 30 sampai 36. Jadi boleh tengok Quran, kita tadarus dulu dan baca terjemahan dan kita tadabbur. 30 sampai 36 insya-Allah. Sampai 36. Kita sambung lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna itu 31 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Okey, baik, kita tengok terjemahan ayat 30. Dan berkata Rasul, yakni Nabi SAW, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Ini aduan daripada Nabi SAW terhadap umat dia, khususnya pada zaman itu kaum musyrikin Mekah. Tapi siapa sahaja yang menjadikan Al-Quran ini perlembagaan yang ditinggalkan, yang tidak dipakai, termasuk dalam aduan Nabi SAW. Siapakah mereka sifat yang meninggalkan Al-Quranil Karim? Yang pertama, golongan kafir. Mereka yang tak beriman dengan Quran. Ini golongan kafir. Langsung tak beriman dengan Quran. Maka termasuk dalam ayat ini. Yang kedua, mereka beriman dengan Quran. Mereka beriman. Tapi langsung tidak mahu membaca Al-Quranil Karim. Tak nak baca Quran. Tak nak baca Quran. Ada masa lapang pun tak nak baca Quran. Dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, masa yang lebih pun banyak pun ada. Tak nak baca Quran. Tak tahulah. Tapi lebih banyak baca benda lain. Nak baca benda lain boleh. Tapi jangan tinggalkan Quran. Ini langsung tak nak baca Quran. Golongan yang ketiga, mereka yang beriman dengan Quran. Mereka yang baca Quran. Tapi tak nak usaha nak memahami isi kandungan Quran. Maka menjadikan dia baca tapi dia tak faham. Bila tak faham, dia tak boleh nak beramal. Baca sedap, Alhamdulillah. Tapi tak nak dengar kuliah, tak nak memahami Al-Quranil Karim. Maka akhir sekali, tindakan dia tadi itu bercanggah dengan apa yang dia baca. Yang keempatnya, mereka yang beriman dengan Quran. Mereka yang baca Quran. Mereka yang berusaha memahami Al-Quran. Tapi mereka tak nak melaksanakan Quran. Faham, tapi tak nak. Kerana apa? Kerana lebih mementingkan habuan dunia. Kerana takut kepada manusia lebih daripada takut kepada Allah. Maka ni 4 golongan yang termasuk dalam aduan Nabi SAW. Justru bagaimana yang perlu ada dalam sifat diri kita? Beriman dengan Quran, baca Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran dan berusaha melaksanakan Al-Quran. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu keseluruhan dia. Maka mudah-mudahan kita tak termasuk dalam aduan Nabi SAW. Sebab itu salah satu kalau kita nak lihat hubungan kita dengan Nabi SAW berdasarkan ayat ini, berapa rapatnya kita dengan Quran. Takut-takut kita hanya sebut aku cinta Nabi, aku cinta Nabi, aku cinta Nabi, baca Quran pun tidak. Aku cinta Nabi tapi pegang Quran pun tidak.
Tak nak berusaha faham Quran pun tidak, maka takut-jakut kita jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat yang ke-31. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi zamannya itu musuh dari kalangan orang-orang yang bersalah. Dan cukuplah Tuhanmu, wahai Muhammad, menjadi pemimpin ke jalan mengalahkan mereka serta menjadi penolong bagimu terhadap mereka. Setiap zaman ada halangan, mehnah dia. Setiap Rasul ada musuh dia. Sebab itu kena ingat, orang yang baik bukan orang yang tak ada musuh. Tapi orang yang baik adalah orang yang akan dimusuhi oleh orang-orang jahat. Nah, sebab Nabi SAW dalam sirah Nabi, waktu Nabi menjadi soleh, orang yang baik sebelum jadi Rasul, orang sanjung Nabi. Namun apabila Nabi diwahyukan menjadi Rasul, mengajak manusia kepada kebenaran, menjadi seorang yang muslih, maka dia mula dimusuhi. Walaupun kalangan ada kaum kerabat dia, tetapi tidak beriman terhadap apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Sebab itu kena ingat, jadi baik ni bukan maksudnya dari sudut tak ada orang memusuhi, tidak. Bahkan di antara ujian untuk jadi baik adanya orang-orang yang memusuhi kita. Dan Syekh Fatih akan sebut antara halangan kita dalam melaksanakan dakwah ni ada 5 perkara. 5 golongan. Yang pertama, kalangan orang mukmin atau orang Muslim yang dengki pada dia. Yang kedua, kalangan orang munafik yang memusuhi dia. Yang ketiga, kalangan orang kafir yang memerangi dia. Yang keempat adalah syaitan yang menipu daya dia. Dan yang kelima, hawa nafsu yang senantiasa mengajak dia kepada keburukan. Ini halangan dalam kita nak buat baik, dalam kita nak buat kerja-kerja dakwah. Baik, sebab itu bila kita menjadi orang yang baik, iman kita kena kuat. Memang akan ada ujian, memang ada kita panggil cabaran, namun yang paling penting adalah kita meletakkan kebergantungan kita kepada Allah. Cukuplah Allah tempat kita bergantung, kita mohon pertolongan, kita mohon bantuan daripada Allah serta menjadi penolong kita. Kadang-kadang contohlah kita nak buat baik, kita nak tulis status Facebook. Bila kita tulis status Facebook akan mengajak perkara kebaikan adalah cyber troopers, orang-orang jahat. Dia pun komen kita, condemn kita, kata macam-macam pada kita. Tapi kita kena ingat, kalau kita lemah semangat dengan semata-mata baca komen, kita kena ingat kita adalah orang yang tak kuat dengan pegangan, keteguhan iman kita. Tapi kita kena ingat, setiap orang yang menulis dekat Facebook, kat media sosial, semua akan mati. Kita akan mati, dia pun akan mati. Siapa yang tulis benda yang baik, maka dia akan dapat balasan kebaikan. Siapa yang tulis benda yang jahat, dia akan dapat balasan kejahatan. Dan kena ingat, mereka yang tulis fitnah dalam Facebook tersebut, sempatkah dia minta maaf kepada orang yang difitnah itu sebelum dia meninggal? Tidak memadai dengan sekadar padam. Walhal benda tadi itu dah tersebar kepada khalayak ramai masyarakat di luar. Dia tulis suatu fitnah, dalam tempoh 3-4 jam dia padam balik. Konon-kononnya macam tersilap. Walhal itu strategi nak bagi orang tahu fitnah tadi itu, kemudian dia nak berlepas diri dengan dia padam. Kena ingat, dia kena minta maaf. Tidak cukup dia padam. Masing-masing ada iman terhadap hari akhirat. Masing-masing akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira siapa pun dia. Sebab itu hati-hati dalam kita nak menulis. Kalau kita boleh menulis benda yang baik, mendatangkan faedah di akhirat, tulislah. Tapi kalau kita rasakan benda tadi itu mendatangkan dosa, maksiat kita di sisi Allah, menyebabkan kita menyesal ke akhirat, maka berhenti. Jangan nak menulis tadi itu. Baik. Dan kena berdoa pada Allah, jangan kita putus asa kerana Allah Ta'ala yang memberikan kebaikan pada kita, bukan manusia. Sebab itu cukuplah Allah Ta'ala sebagai pembantu kamu dan penolong kamu. Ayat yang ke-32 yang bermaksud, dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua sekali, yakni dengan sekaligus. Al-Quran diturunkan dengan cara beransur-ansur, yakni selama 23 tahun, kerana kami hendak menetapkan hatimu wahai Muhammad dengannya, dengan Quran, dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Jadi satu lagi di antara alasan orang-orang musyrikin Mekah dalam nak melawan dakwah Nabi, dia kata kalau betul Al-Quran itu bukan rekaan Nabi SAW, bukan dongengan kisah-kisah terdahulu, kenapa tak diturunkan secara sekaligus keseluruhan Quran? Kenapa diturunkan beransur-ansur? Kita tahu Al-Quran ni dia ada 2 proses penurunan. Satu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, Sama'ud dunya, itu sekaligus.
Adapun daripada langit dunia kepada Nabi SAW itu adalah tadarus secara beransur-ansur selama 23 tahun berdasarkan sebab turun sesuatu peristiwa ataupun sesuatu hukum yang ditentukan tempoh dia oleh Allah, maka turunlah Al-Quran tadi itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun sebanyak 86 surah, 10 tahun di Madinah sebanyak 28 surah, menjadikan keseluruhan dia 114 surah yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Mereka pertikaikan, sedangkan diturunkan satu persatu mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku, sebab antara hikmahnya nak mudah para sahabat ataupun manusia ambil pengajaran faedah daripada hasil peristiwa. Sebab bila berlaku peristiwa, maka turun ayat Quran, maka lebih mudah nak faham dan nak ambil pelajaran. Yang kedua, nak bagi mudah untuk menghafal dan juga nak mempelajari secara beransur-ansur berbanding dengan sekaligus. Kerana Al-Quran tersebut, kalangan sahabat-sahabat ramai yang hafal Quran. Turun, Nabi suruh hafal, ada sebahagian penulis wahyu yang menulis, yang mahir menulis, dia tulis, kan? Dan yang ketiganya disebutkan oleh Allah, linuthabbita bi fuadak, supaya nak menetapkan hati Nabi SAW. Kita kena ingat, Nabi terima Quran ni sangat berat dia punya bebanan dia. Sehingga kan dalam ayat yang kedua surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala pujuk Nabi SAW. Allah Taala berfirman, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kitab Al-Quran diturunkan kepadamu wahai Muhammad, jangan kamu rasa sesak dada dengan dia. Tak. Nak katanya Nabi Muhammad bila turunnya Quran, terima satu wahyu daripada Allah, sesak dada Nabi SAW. Kerana apa? Satu Quran ni, inna sanulki alaika qawlan thaqila, satu perkataan yang berat. Dia kalamullah. Yang keduanya, bila dapat Quran tadi itu, lituzirabi, kita kena sampaikan bagi peringatan dengan Quran. Maka dia berat. Kerana belum tentu semua orang terima. Yang terima, alhamdulillah, kalangan orang beriman. Wa zikra lil mu'minin. Yang tak terima, itu ada dua ragam. Satu yang tak terima, buat dono. Satu lagi yang tak terima, dia lawan balik. Maka berat. Dakwah ni, kerja dakwah bukan mudah. Kita pula dengan Quran, baca-baca Quran boleh nguap. Sambil dengan khutbah yang ada terkandung ayat Al-Quran, orang lelaki waktu Jumaat, kan, boleh tertidur. Sekarang, dah 2 Jumaat dah kita tak dapat. Kerana ada kemudaratan, tak boleh nak berhimpun. Tanamkan balik azam bagi setiap diri orang lelaki yang wajib pergi Jumaat ni. Ya Allah, kalau lepas ini hilangnya wabak ni, boleh semayang berjemaah, boleh mendirikan solat Jumaat, aku dah tak nak tidur dah waktu Jumaat. Ini sekarang Allah sedihnya tak boleh Jumaat, dah 2 kali Jumaat, nanti masuk 3 kali Jumaat, tapi time Jumaat tidur. Time dengan khutbah tidur. Bagaimana sikap? Ini ambil sebagai muhasabah. Bersihkan diri balik. Berjanji pada Allah, usahakan supaya apa? Ya Allah, lepas ni kalau diberi nikmat untuk solat berjemaah, berhimpun, dapat solat Jumaat, aku tak nak tidur dah waktu khutbah. Sekalipun yang baca khutbah tu kalangan khatib orang yang veteran. Ambil. Baik. Dia tidur sampai apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia pun tidur. Bila bangun, bila khatib baca dah penghujung khutbah kedua, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia pun bangun. Automatik bangun. Automatik tidur, automatik bangun. Tak perlu orang sebelah kejut. Maksudnya banyak kali dah tidur macam tu. Baik. Jadi Quran ni susah. Nabi terima sampai sesak dada Nabi SAW. Baik. Jadi kita pergi ayat 33. Nak habiskan sampai 36 ni. Dan mereka, ayat 33, dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil untuk menentangmu, melainkan kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu. Walaupun orang-orang musyrikin Mekah khususnya cuma melawan balik rekaan ayat. Kononnya dalam nak mematahkan hujah Quran, mereka tak mampu. Kerana Al-Quran itu bukan kalam manusia, bukan kalam Nabi, tapi kalam Allah. Ini mukjizat. Kebenaran Quran ni sepanjang zaman dia takkan mampu nak hilang. Sebab itu yang keluar daripada mulut Nabi ni 3 ya. Pertama Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga hadis kursi. Bagaimana nak bezakan di antara 3 ni? Al-Quran lafaz dan makna daripada Allah.
lafaz dan makna daripada Allah. Tidak ada satu campur tangan daripada malaikat ataupun Nabi Muhammad. Malaikat hanya sampaikan, Nabi Muhammad bacakan kepada umat dia. Al-Quran lafaz dan makna daripada Allah. Hadis Nabi lafaz dan makna daripada Nabi, bimbingan wahyu daripada Allah. Hadis kursi lafaz daripada Nabi dan makna daripada Allah. Dan hadis kursi dia ada qala Allah. Nabi berkata qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah. Dan satu lagi beza, Al-Quran sahaja yang wajib baca secara bertajwid. Adapun yang lain tidak wajib baca secara bertajwid. Jangan pula nanti kita baca hadis, contoh dengan bertajwid, innamal a'malu binniyat. Jangan macam tu. Hadis tak perlu tajwid. Yang wajib tajwid hanyalah Quran saja. Jadi ini kehebatan Al-Quran kerana dia bukan kalam manusia, bukan kalam Nabi sekalipun. Dia adalah kalam Allah. Maka takkan mampu dapat dilawan oleh manusia. Kerana Allah Ta'ala sendiri telah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Baik 34. Yang bermaksud orang-orang yang akan diseret beramai-ramai ke neraka Jahannam dengan tertiarap atas mukanya. Mereka lah orang-orang yang amat buruk keadaannya dan amat sesat jalannya. Ini salah satu gambaran mereka yang melawan Islam. Mereka yang kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi SAW, keadaan mereka diheret pergi ke neraka Jahannam, muka tertiarap. Ini menunjukkan targhib. Allah Ta'ala nak menimbulkan kegerunan terhadap manusia supaya jangan sekali-kali melawan Allah, menolak kebenaran. Ini salah satu ayat nazira yang memberikan amaran dan ancaman supaya manusia takut. Timbulnya rasa al-khawf, takut supaya manusia ni tak lawan Allah, tak buat perkara maksiat. Dalam seorang hamba kena ada dua sifat yang seimbang dan bersekali. Yang pertama ar-raja, berharap. Yakni kita tak putus asa pada rahmat Allah, kita berterusan buat amal ibadah supaya mendapat pahala dan redha Allah. Yang kedua al-khawf, rasa takut supaya kita tidak melawan Allah dan kita tidak buat melakukan suatu perkara yang mendatangkan dosa dan merugikan kita ke akhirat. Baik. Ayat 35 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan kami lantik saudaranya Nabi Harun sebagai menteri penasihat bersertanya. Ini kisah Nabi Musa. Nabi Musa antara kisah Nabi yang kerap diulang di dalam Al-Quranil Karim. Di antara hikmah ulama-ulama sebut kerana nak bagi faham bagaimana kerenah orang-orang Bani Israel, kalangan Yahudi dan Nasrani. Kerana akhir zaman ni kita berhadapan dengan musuh Yahudi dan Nasrani ni, terutamanya Yahudi sekarang. Jadi bila cerita kisah Nabi Musa terhadap umat dia Bani Israel, supaya kita faham perangai nanti Bani Israel tadi, Yahudi tadi tu bagaimana, supaya kita lebih berjaga-jaga dan berwaspada. Dan kisah Nabi Musa ni dia disekalikan dengan dia saudara dia, iaitulah Nabi Harun sebagai pembantu dia, dan diberikan kitab juga sebagaimana kitab yang diterima, yang wajib kita terima, ada 4 kitab, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Dan ayat yang terakhir 36, lalu kami perintahkan kepada Musa dan Harun itu, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, maka kesudahannya kami binasakan kaum yang itu sehancur-hancurnya. Allah Ta'ala perintahkan untuk Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada kaum dia. Siapa kaum dia? Bani Israel. Dan terdapat pada kaumnya itu juga Fir'aun, yang hebat, ya, dari sudut kurniaan di dunia ni Allah Ta'ala bagi pada dia sebagai istidraj, sehingga Fir'aun ni dia rasa dia hebat sangat, dia mengaku sebagai Tuhan. Dia pergi, tetap kena pergi, diperintahkan oleh Allah. Dakwah ni tak kira siapa saja, sama ada pembesar ke ataupun golongan bawahan ke, semua kena kita sampaikan dakwah tadi tu. Sebab itu bagi mereka yang tak menerima dakwah, mereka akan terdedah kepada kehancuran, kebinasaan, ancaman daripada Allah. Bagi mereka yang menerima dakwah mengikut jalan Islam, maka insya-Allah mereka akan mendapat kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak dimasukkan ke dalam syurga Allah. Jadi saya kira sekadar itu saja. Kita sambung pada siri yang kedua, hari yang kedua ini, ayat 18 sehingga ayat 36. InsyaAllah esok kita akan sambung pula bermula ayat yang ke-37. Bagi mereka yang tidak berkesempatan pada hari semalam, siri yang pertama ayat 1 hingga 17, boleh pergi ke channel YouTube Zuhaili Saiman. Zuhaili Saiman,
dan minta sama-sama tolong share dan tolong subscribe untuk kita manfaatkan bersama dengan lebih luas insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Jangan lupa untuk kita terus duduk di rumah, patuhi perintah semasa kerajaan dan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, serta kita terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan wabak ini sebelum Ramadan. Biarlah kita diberikan izin oleh Allah untuk kita menyambut Ramadan dalam keadaan boleh berhimpun beramai-ramai. Mudah-mudahan insya-Allah. Apa pun kita manfaatkan masa kita, insya-Allah. Kita akan sambung esok 1 hari bulan 2 dan 3 April dengan tadarus tadabbur surah Al-Furqan setiap 10.15 pagi sehingga lebih kurang 11.30 tengah hari. Kita akan habiskan 77 ayat surah Al-Furqan dan tiap-tiap malam jam 8 malam. Melainkan kalau ada pertukaran masa kita akan maklum tiap-tiap malam jam 8 malam kuliah maghrib secara online. Kita akan habiskan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i. Satu malam, 2 wasiat. Malam ni wasiat yang ke-27 dan 28. Malam esok kita akan khatam wasiat yang ke-29 dan 30. InsyaAllah jemput sama-sama untuk kita ikuti kuliah dalam talian di Facebook Abiy Saiman ataupun page Abiy Saiman. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.